apakah yang ditafsirkan sebagai pengurusan produksi yang berjaya? Udui. Cap, of course soalan tu bagus, soalan tu bagus. Produksi yang berjaya, tak apalah, kita berjaya tu kita cakap kemudian okey, apa tadi soalan dia? Ataupun saya bagi soalan kedua dulu pun tak apa. Boleh. Ada masalah. Sebab saya rasa itu biar jadi conclusion nanti. Bagus. Saya bagi satu soalan. Kita faham dulu, baru tu baru kita tengok. Bagaimana pendapat Datin tentang perancangan awal atau pre-produksi? Kenapa ianya sangat penting bila kita nak nak menjalankan sebuah produksi ini? Saya bercakap dari segi pengalaman di dalam industri kreatif, tapi at the same time juga saya involve bukan di dalam industri kreatif. Dimaksudkan, dinamakan pengurusan, dah namanya pun pengurusan. Jadi sebaik-baiknya, maka saya kata wajib ada pre-production, wajib ada pengurusan. Kalau tak ada pengurusan, siapa nak buat apa? Siapa nak buat apa? Mana nak mula dulu? Jadi di mana-mana projek, tak kisah dalam industri mana pun, apatah lagi dalam industri kreatif di mana penggambaran filem cik. Okey, filem 35 hari, 45 hari dah nak kena 45 hari. 45 hari nak kena siap dah. Katalah 50 hari tu nak kena siapkan satu cerita. You bayangkan 50 hari. Kalau industri lain nak buat rumah pun, you have 24 months untuk siapkan. Ini dalam masa 45 hari, 50 hari. Kalau you tak uruskan, you tak pre-plan, you tak susun, you tak jadualkan, you tak budgetkan. So in short, kalau you tidak buat pre-pro, saya cakap, you are, boleh dikatakan, dah fail. Itu pendapat saya memang fail. Dan kita nampak susahlah nak cari kalau tak ada pre-pro ni berjaya. Jadi kalau untuk ini, maka saya kata wajib ada pre-pro. Saya sokong Datin dapat pre-pro ni adalah asas kejayaan salah satu production lah. Kalau pre-pro yang kita buat ni tidak teratur apa benda, jadi akan kucak-kacir lah production kita tu. Tapi kalau kita buat teratur, mana kita dah susun elok-elok, InsyaAllah production tu akan licin selicin-licinnya. Itu dia. Okey, saya setuju. Okey, daripada pengalaman Miss Nen lah. Rasanya berapa lama yang kita perlu untuk kita membuat pre-production sebelum kita nak memulakan nak take off. Sepatutnya kita akan mengambil masa berapa lama dan rasanya perlukah kita detail segalanya dan baru kita take off? Terima kasih banyak. Saya suka soalan tu sebenarnya. Pasal soalan tu sebenarnya banyak orang yang tak tahu lah, kan? Kadang orang ambil ringan. Bagi saya, pre-pro ni dia tulang pada produk yang kita nak buat. Kita nak buat episod, telemovie ataupun filem. Dia agak berbeza sikit lah ya. Dia kalau untuk buat majalah tu mungkin kita kalau majalah yang takat travelog tu, saya rasa itu pun ambil masa juga untuk kita buat pre-pro. Tetapi sambil-sambil kita syuting tu travelog, biasanya kita travelog ni kan berjalan je kan. Jadi masa kita berjalan tu kita boleh buat pre-pro sekali. Kan, maknanya seperti yang saya cakap awal-awal sebelum siaran ni jalan kan, kita production manager ni kena bubble step ke depan. Kan? Kalau shooting travelog ni kita ke depan. Jadi kalau untuk drama untuk telemovie, kita perlu preparation, maknanya dari artis, daripada dapat skrip, kita buat HOD siapa, artis siapa, kita buat Ricky. Untuk telemovie, at least kita perlu sebulan bos. Untuk telemovie saja. Untuk episod, 13 episod, 26 episod, kita perlu at least 3 bulan. Production manager ni bos. Kalau filem bos, aku nak syuting bulan 2 ni. Sekarang dah jalan. Betul. Last month dah jalan. Mana kita preparation kita daripada segi skrip, kita nak masakkan. Lepas tu kita dah bayang-bayangkan location di mana, kita dah bayang-bayangkan siapa artisnya. So, ni sekarang bulan 9
bulan 9 saya nak shoot either hujung bulan 2 atau akhir bulan 3. Berapa lama tu? Saya nak tanya sikit. Setiap produksi yang kita nak buat dan kita kena buat pre-pro, dia akan mengambil masa. Tak kira sama ada drama ataupun filem. Kadang-kadang ada yang sampai 3 bulan ke 4 bulan, ada yang sebulan ke 2 bulan. Dan setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pre-production dan juga pengurus produksi dan yang lain-lain, 3 bulan dia nak menghadapi pre-production tu. Adakah dibayar waktu itu sebelum nak masuk ke nak take off yang sebenar? Sebab itu sebenarnya. Betul. Menarik soalan tu. Bajet bos, Jadi, bajet. dia sebenarnya terpulang pada sekarang ni macam saya production manager. Saya punya bayaran biasanya saya include dengan bayaran keseluruhan lah. Maknanya kalau sekarang ni contoh dia, kalau untuk satu movie dia tengok bajet juga. Ada movie bayar 25, ada bayar 30, ada bayar 40, ada bayar, saya pernah dapat 45,000 untuk satu movie. Dan preparation saya itu termasuk pre-pro punya saya package lah. Package, saya ambil package. Jadi biasanya macam local company mana di Malaysia ni dia orang tak praktikkan masa kita buat pre-pro tu dia bayar lah. Dia ambil berapa bayaran kau tu, that's include the pre-pro kita buat. Tapi yang banyak makan masa sebenarnya, yang memberikan banyak masa pada production tu adalah production manager, director. Selepas kita dapat, macam sekarang ni saya, director dengan line producer bekerja, saya tak ada orang lain. Dan kemungkinan besar bulan 11 kita akan panggil HOD yang lain. Sekarang ni kita baru nak maksudnya kita panggil head department yang lain. baru kita panggil department yang lain. Maknanya kita dah prepare kat sini, bayang-bayang pelakon-pelakon semua kita ada. Pasal sekarang kita proses mencari pelakon-pelakon untuk di online audition. Okey, itu mungkin pada Cik Mislin yang membuat bajet, maksudnya you dah rasa dah package dengan masa pre-pro. Tapi ada juga yang berlaku benda-benda ni berlaku. Sebab apa? Contohnya saya juga seorang pengarah, saya juga seorang presiden Persatuan Pembuat Filem ni. Dan ada laporan-laporan yang saya dapat. Kadang-kadang ini kita cerita sikit. Boleh. Pre-production berjalan selama sebulan ataupun 2 bulan. Sampai masa nak take off, production manager bertukar dan dia tidak mendapat apa-apa bayaran lagi. Jadi macam Mr. cakap tadi, payment you dapat 25%. Bila you dapat dah dekat nak start ataupun sebelum masa tengah pre-pro ni. Jadi supaya kawan-kawan kita di luar ni, supaya at least benda-benda ni tak berlaku pada kawan-kawan yang lain lah. Banyak berlaku benda ni. Dia dah berjalan pre-production sebulan, 2 bulan, tiba-tiba ada masalah ataupun ditukar, ataupun benda tu tak dibuat ditukar, tapi bayaran tidak ada bayaran. So macam mana kita menyelesaikan masalah? Masuk Cap sekarang ni saya faham lah. Maksudnya bila kita macam saya buat production, lepas tu selepas saya panggil HOD, lepas berapa minggu contoh dia, saya pull out ataupun saya dah berhentikan. So datang production manager baru, kemungkinan besar dia akan bawa tim dia, betul? Ini berlaku kan? Ini memang berlaku. Macam saya pernah ganti dua filem kan. Bila saya ganti 2 filem, saya sebenarnya tak tahulah orang lain lah. Bagi saya, orang yang ada tu saya just bawa je lah. Pasal saya boleh kerja dengan siapa saja. Macam ada production manager, dia kena bawa kroni dia, saya tak ada. Saya tanya orang dulu, kau boleh kerja dengan aku? Siapa pun boleh kerja lah. Dia kata, bang boleh kerja dengan dia bang. Tanya dia orang boleh kerja tak dengan saya. Kan? Jangan tanya aku boleh kerja dengan dia bang. Aku boleh kerja dengan siapa saja depan mata aku. Pasal I'm doing the right thing. Aku buat kerja as a professional. I don't care kalau siapa, tak kisah. Jadi 2 kali saya buat, saya tak pernah tukar tim yang dah dipilih awal-awal HOD. Kadang ada, itu masalah dia bila kata kita ada production manager yang dia tak yakin dengan diri dia datang, dia nak kena bawa orang dia, assistant dia, dia punya tim dia supaya dia rasa kuat lah. Tak perlu, saya tak perlu. Jadi saya nampak ini dia bersangkutan dengan kontrak juga lah. Saya rasa Datin pernah memperjuangkan pasal kontrak. Saya rasa mungkin Datin boleh buat apa,
ulas sedikit sebab Datin pernah mengambil masa yang panjang jugalah Datin memperjuangkan soal kontrak ni. Kita kontrak ni pun amat penting. Mungkin Datin dapat ulas sedikit pasal kontrak yang kita rasa amat perlu di dalam sebuah produksi, di mana saya pun ada juga pengalaman. Saya bermula daripada asal dulu. Kalau dulu saya bermula dengan production manager, runner pun kita ada kontrak. Tapi bila akhir-akhir ini kita just sign voucher aja. Kita dah kontrak tu tak nampak. Betul. Kalau kontrak tu disign, kita tidak menerima kontrak tu. Mungkin Datin boleh ini sikit pasal kontrak ni. Okey. Sebelum saya nak pergi ke kontrak tu, alhamdulillah semasa di semasa di Profima pada tahun 2017 kita draftkan, Profima draftkan kontrak kerja secara am, di mana kita benarkan ahli-ahli aktif kita pakai kontrak tu. Gunalah, kita bagi free saja. Okey. Jadi itu saya ulas kemudian. Yang sekarang saya cuma nak tambah sikit aja. Di dalam mana-mana produksi dan juga di dalam mana-mana project management lah bila kita bercakap pengurusan projek ini pun projek juga bila kita uruskan projek, dia bukan pakai main. Kalau you nak buat kilang kilang makanan pun tiba-tiba kilang tu timbul, tidak dia tak boleh macam tu. So dia ada pre-pro, macam saya kata wajib. Bila wajib ada pre-pro ataupun pengurusan sebelum, jadi dia involve. Takkan komputer tu jalan sendiri. Komputer tak jalan sendiri kan, Cik Misnin. Cik Misnin kena tekan komputer, Cik Misnin kena pergi sana, pergi sini. Dan bukan hanya Cik Misnin saja, mungkin 2-3 orang lah yang job scope yang melibatkan di dalam pre-pro. Tapi sekiranya tidak ada imbuhan, bila tidak ada imbuhan, inilah yang berlaku, yang saya observe even di masa Profima, dan mendapat aduan kita dapat aduan dari ahli. Bila pergi buat pre-pro tapi mereka tak dapat bayaran, and then tinggalkan, and then bukan tinggal, maksudnya tinggal for whatever reason, kita tak mau cakap lagi. Jadi bila dia tak sambung, orang lain datang. Jadi bila orang lain pula datang, dah hilang maklumat, satu hal. Hilang know-how, know-who, dah satu hal. So bila tak anda bayangkan kalau tak dibayar. Jadi maksud saya, inilah cabaran dia, Kapten, yang kita cakap. Di dalam pengurusan production ni, kita kena letak pre-pro, kos untuk pre-pro dan whatever yang diperlukan untuk pre-pro sebagai keutamaan semacam mana kita perlu fikir untuk bayar ke artis. Ini saya challenge everybody kena tengok ini. Sebab takkan Cik Misnin kata berapa kali you tukar tim, bagus ke? Tak bagus kan? Jadi rugi information. Maksudnya dari segi human capital di situ kita hilang. Jadi orang ni belajar sikit dah hilang. Ni bukan masalah belajar sikit, tapi masalahnya tidak ada continuity. Jadi that person, you tak pernah habis dapat buat dan you tak dapat ilmunya. I mean, you punya skilling tu tak ada lah di situ bila tak ada di situ, saya rasa itu bukan satu capital investment yang bagus dari segi human capital. Jadi perlu Cik Misnin, kalau boleh di lapangan kita tekankan lagi kuat, pre-pro ni mesti ada satu budget yang khas. Kalau tak se-lavish production, tapi pre-pro ni kena ada budget. Baru kita nak jamin berapa? 50% kejayaan. Betul. Itu yang pasal kontrak tu. Okey, pasal kontrak. Boleh saya masuk? Masuk. Okey, boleh. Bisa cakap. Kalau boleh di sini kita boleh terus apa ni lagi. Sebab apa dia? Apa kesan? Maksudnya sebagai seorang above the line, Cik Misnin. Maksudnya you bukan nak fikir nak menjaga hal kru saja, hal orang di belakang tabir. Maksudnya seluruh tim termasuk dengan pelakon above the line, so kena jaga. Apa kesannya kalau sekiranya kontrak ni tak diguna pakai? Apa kesannya? Sebelum tu saya cerita pasal pre-pro dulu. Nanti saya nak menyambung, dah cakap tu betul. Kita kena ada satu bajet. Kalau pre-pro tu kena ada, tak lebih pun tak apa, tak memang tak apa, betul. Tapi kita kena faham, kalau kita buat drama, kita buat session TV punya produk, dia ada certain bajet yang dibayar oleh session TV.
Jadi bila saya bukan nak mendukung sangat producer ni. Tapi sebagai production manager, kita kena ada dua side kita kena jaga. Betul. Alright. Betul. Kita kena jaga kita punya team kita, production team, kita punya hati-hati, dan kita kena jaga juga producer. Ya, kita kena ada macam tu. Jadi saya kena duduk tengah-tengah. Jadi kalau setakat kita buat telemovie, kita record dalam seminggu, nak ada lawan-lawan tu memang susah sikit pasal peruntukan atau payment yang diterima daripada session tu tak dapat nak menampung benda tu. Tetapi setiap kali kita session TV kena naik harga dia. Itu hal producer bos. Harga naik sikit. Producer. Jadi kalau setakat kita ada bajet kita untuk pre-pro, bukan tak ada. Maknanya setakat makan minum all in. Maknanya makanlah. Ada bajet untuk makan, ada bajet untuk petrol, ada pre-pro saya tahu. Ada bajet untuk itu semua ada. Cuma kita tak ada allowance untuk pocket money. Wagesnya tu lah. Yes, tak ada. Untuk filem pun dipraktikkan begitu. Tetapi kadang-kadang payment yang kita dapat daripada filem tu dapat menampung kalau setakat 3 bulan, insyaAllah. Kan? Jadi sekarang ni saya nak sambungin tadi ke soalan? Okey. Tapi Datin kena jawab dulu. Datin jawab dulu. Okey. Yang Datin perjuangkan dulu. Kita tahu di Profima Datin and team. Dia orang memang bekerja keras memikirkan pasal kontrak ni. So saya tak tahu sampai ke mana. Mungkin Datin boleh. Seronok ni kan? Inilah seronok ni. Kita kan gaduh-gaduh kat sini kan. Okey. Maksud saya ni, okey. Jadi bila pendekatan pada 2017 kita bersetuju, maksudnya AJK semua bersyarat, kita setuju, kita draftkan satu dengan lawyer, betul ya, kita bayar, bukan free. Lebih kurang dalam 10 muka surat, tak panjang sangat, tak pendek sangat, dan kita detailkan apa-apa perkara yang perlu dia ada sebagai kontrak kerja. Kontrak kerja, tapi yang penting di sini kontrak kerja itu adalah untuk pekerja, apa kita panggil, pekerja bebas kita ni. Freelance. Okey. Beza. So jadi konten dia tu sedikit akan berbeza daripada pekerja yang makan gaji 9 to 5 and stuff like that. Okey. So bila kita buat dan lepas tu kita war-warkan, kita launch di salah satu AGM kita, tak salah saya 2017 atau 2018 punya AGM. Kontrak tu boleh diguna pakai dua pihak, maksudnya penerbit dan juga. Yes, okey. Jadi sekira macam ni, kalau penerbit rasa dia tak nak spend duit, kita be fair, kita nak be fair pada semua orang. Kalau dia tak nak spend duit, dia boleh guna kontrak kita. Maksudnya dia ambil, dia baca, kalau dia setuju, dia pakai. Okey, ataupun ahli kita minta kopi, kita bagi dan dia bawa dulu kepada penerbit, dan penerbit setuju, mereka sign. The beauty, kebaikannya, in fact sekarang pun boleh pakai. Jadi, tapi cuma saya nak cakap klise dia sikit lah. Klise dia sikit bila kita sarankan, kita bagi pakai free pun Cap. Tak ada pun sangat orang nak ambil ahli kita sendiri pun macam mungkin mereka tidak rasa confident atau mereka tak tahu ke apa. Tak apa, kita bukan nak bergaduh, tapi mungkin maksudnya mungkin kurang tahu. Saya rasa ni peranan ni sekarang ni, maksudnya kalau tak salah saya boleh jawab. Cik Mistin buat masa sekarang ni dia ahli jawatankuasa di Profima. So maksudnya mungkin maksudnya kita maksudnya Profima tidak pernah charge kontrak yang ada ni kan. Dan mungkin Cik Mistin boleh war-warkan kepada ahli-ahli ataupun Datin kena membantu supayanya kontrak ni boleh diguna pakai. Kita tak nak kadang-kadang maksudnya tenaga kerja pelakon ke apa pergi berjumpa dengan penerbit cuma berbincang, tapi akhirnya dia sign voucher. Kontrak tu tak ada. Sebab apa? Saya fikir kontrak ni penting. Kontrak ni kita boleh guna pakai banyak. Contohnya, mungkin kawan-kawan kita dalam industri itu yang kadang-kadang saya pernah juga beritahu dengan kawan industri, bukalah akaun LHDN. Dan kontrak ni penting. Contohnya kadang-kadang kita nak buat pembelian rumah dan sebagainya. Dia memerlukan, sebab kita ni pekerja bebas. Mungkin dalam 1 tahun kita ada dalam 6 ke 7 kontrak. So benda ni, kontrak ini boleh bank nak tanya apa kerja awak dan apa benda ni kan. Dan kontrak ni kita penting. And then satu lagi, kalau kata yang dah ada akaun dengan LHDN tu lagi mudah untuk pembelian rumah dan sebagainya lah. So I think maksudnya kontrak ni amat penting dan saya rasa perlu diguna pakai, dan rasanya kalau benda ni ada mungkin Cik Mistin ada salah seorang ahli jawatankuasa di
Prof Rima boleh war-warkan. Saya Cik Bizin Sakna, saya tambah sikit. Cap you cakap tu betul. Jadi maksudnya itu kebaikan-kebaikan yang you boleh dapat sebagai pekerja bebas. Kita tak ada majikan, kita tak ada itu, tak ada ini. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita dengan adanya sokongan-sokongan dokumen. Jadi itu tujuannya macam Prof Rima buatkan itu untuk kemudahan privilege kepada ahli mereka. Dan juga itu dari segi privilege, tetapi dari segi dokumen kontrak itu sendiri, dia akan melindungi anda sebagai pekerja. Jadi orang nak manipulasi gaji you tak boleh, orang nak tipu bayaran you tak boleh. Okay, having said that, walaupun kita kata gitu, at the end of the day, bila kita tengok ada juga yang sign kontrak tapi still tak dapat bayaran. Betul. Okay, I'm pretty sure orang yang dengar di luar sekarang ada yang cakap macam tu, tapi di luar kita sign kontrak pun kita still tak dapat bayaran. Betul. Tetapi dengan adanya orang kata secara bertulis ni, sekurang-kurangnya anda melindungi diri anda dari dimanipulasi, satu, dan keduanya dari segi kalau perlu bergaduh sampai masuk court lah, contoh masuk mahkamah, you ada sokongan, ada sokongan, dokumen sokongan. You ada black and white. Jadi tapi saya sebagai orang Islam, at the end of the day, dokumen tebal mana, 3 inci, 4 inci, 10 inci, at the end of the day, the niat dan niat tu penting. Maksudnya kalau kita tak ada dokumen, kita mungkin tipu orang. Kita ada dokumen pun kita tipu orang. Tapi the most important, untuk urusan dunia, urusan mahkamah dunia kita ada. Jadi bagi saya bukan retorik. Jadi benda ni penting. Kita sebagai pekerja bebas, masalahnya kita ni pekerja bebas. Jadi bila pekerja bebas, kita kena ada sedikit kesedaran untuk jaga diri kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi dokumen bertulis adalah kontrak kerja untuk pekerja bebas adalah salah satu cara supaya kita dapat menstabilkan keadaan lah. Jadi banyak perkara-perkara nanti mungkin kita boleh discuss. Bila tak ada kontrak nanti you akan kata you lari sana lari sini, producer komplain, orang ni komplain. Jadi dengan ada kontrak ni sekurang-kurangnya macam mitigasi untuk meredakan keadaan. Itu pendapat saya. Okey, kita masih lagi bincang soal kontrak. So apa kesannya pada Cik Bizin? Apa kesannya sekiranya seluruh tim, kita bukan cerita pasal pekerja saja, seluruh pengarah, pelakon, penulis dan tenaga kerja di belakang tabir, sekiranya kontrak kontrak kerja tak ada, apa kesannya? Okey, terima kasih. Okay, sebenarnya kontrak ni yang kita bincang-bincang memang sangat penting. Okey, tetapi ada setengah-setengah orang-orang production yang rasa kontrak ni tak penting. Yang penting duit dulu. Dia dapat duit, dia sign voucher pun dia sign jalan. Kan? Itu bila timbulnya masalah, maka jadilah yang tadi kita cerita, aduan lah, apa benda kena tipu lah, kena kencing lah, apa benda kan. So ada yang saya kasih kontrak pun, sign pun, sign, dah. Tak baca pun sign je. Saya praktikkan. Tapi kontrak itu dalam apa? Bahasa Melayu, Inggeris? Ada Melayu. Saya memang suka dalam bahasa Melayu. Pasal kau boleh baca, faham. Kan? Tapi budak-budak production ni kadang-kadang memang tak serius pasal kontrak. Itu saya sarankan, kalau boleh serius lah pasal kontrak. Pasal kontrak ni melindungi kita dari banyak benda. Macam cakap tadi ya. Jadi bila macam saya syuting, memang setiap kali sampai runner pun minta sign cap. Runner, Andy, siapa saja involved dalam, saya minta personally sign. Tak ada. Cuma kadang-kadang untuk tim technical ni, dia sign HOD. Kerana kadang-kadang tim technical, kadang-kadang dalam ramai itu ada masalah, ada problem berdasarkan gitu juga sebenarnya. Ada masalah, dia punya disiplin datang lambat. Ada benda-benda yang tak senonoh dibuat, kan, benda-benda yang terlarang. Jadi bila kita nak fire dia senang. Itu pula senang kat situ kalau pengurusan senang. Tapi kalau macam kita bila kata dia kena kontrak, saya pernah juga saya sign orang kontrak lagi tak jumpa. Padahal kalau ikut term dia tu, dia tak sampai lagi kontrak, dia punya time term mengambilkan duit yang first payment tu. Saya hilang. Pasal kena marah sikit, kalau tahan hilang.
Hilang kita tak boleh nak cari. Telefon tutup apa. Address pun bagi, datang pun tak ada, dah pindah. Dia satu masalah untuk kita juga. Jadi kalau ada kontrak, kontrak tu penting. Kadang tak ada kontrak pun okey juga. Ada setengah orang pendapat begitu. Okey. Tapi kesannya bos, nanti ada kesannya juga. Kesannya nanti bila kau tak ada kontrak, bila producer tak bayar, berlaku satu perkara, makanya Propimal je masa. Cuma saya nak tambah sikit saja. Since kita dah let everybody know kontrak yang kita ada tu. Datin boleh tambah sekejap. Apa kata kita sebelum Datin menambah, kita roll BT dulu. Okey.